Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Akilah Syara'in binti Ayub, Muhammad Amirul Aizad bin Samsul dan Muhammad Shimir Aufa bin Jamaluddin. Kami telah sebulat suara memilih topik komunikasi berkesan dan halangan-halangan dalam komunikasi. Komunikasi merupakan aktiviti keperluan bagi setiap individu yang hidup di dunia ini. Komunikasi adalah sebuah proses yang dijalankan secara berterusan, di mana ianya akan melibatkan pemindahan maklumat dari sumber mesej kepada si penerima mesej. Secara asasnya, komunikasi dapat dijalankan secara verbal maupun lisan. Namun yang demikian, komunikasi juga boleh dijalankan dengan menggunakan isyarat bahasa badan. Contohnya seperti senyum, mengenyit mata, mengangkat bahu ataupun menganggukkan kepala. Komunikasi berkesan haruslah dititik beratkan di dalam kehidupan seharian kita. Ini semua bagi mencapai objektif atau mesej yang ingin dilontarkan. Menerusi kaedah ini, segala kekeliruan, salah faham dapatlah dihindarkan, sekaligus ianya mampu mewujudkan suasana yang harmoni dan progresif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akilah Syara'in binti Ayub, nombor kad matrik 290219. Saya wakil daripada ahli kumpulan saya untuk membentangkan bentuk-bentuk komunikasi. Okey, bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi terbahagi kepada beberapa faktor. Komunikasi intrapersonal ataupun lebih dikenali sebagai komunikasi individu. Okey, komunikasi individu ni adalah seperti kita bermonolog untuk diri sendiri dan berkomunikasi tanpa orang lain lah. Untuk diri kita sendiri saja, seperti kita bercakap di dalam hati dan kita berfikir suatu benda dengan komunikasi sendiri. Okey, komunikasi intrapersonal ataupun lebih dikenali sebagai komunikasi lebih daripada satu individu, iaitu antara dua orang individu yang saling berkomunikasi untuk mencapaikan sesuatu maklumat dan mencapai satu-satu keputusan. Komunikasi kumpulan. Komunikasi kumpulan ni terdiri daripada lebih daripada tiga individu ataupun tidak lebih daripada 12 individu saling berbincangkan atau saling mencari maklumat antara satu sama lain dalam bentuk komunikasi kumpulan lah, perbincangan dalam bentuk kumpulan. Okey, yang nombor 4, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ni terdiri seperti satu syarikat ataupun satu organisasi ni untuk mencapai diorang punya maklumat ke ataupun mencapai sesuatu objektif diorang lah, untuk seperti satu mesyuarat lah. Mesyuarat yang untuk kita mendapat maklumat kepada anak buah dan saling mendapat kata putus lah. Seperti mesyuarat yang perlu yang kita adakan untuk kita dapat mencapai satu kejayaan lah untuk dalam sebuah organisasi tersebut. Okey, komunikasi media masa. Okey, media masa ni seperti semua orang ketahui lah. Media masa ni terdiri daripada segi Facebook, WhatsApp dan banyak lagi aktiviti. Sekarang ni komunikasi media masa ni yang paling menyelah lah semua kita di hujung jari sekarang ni. Jadi komunikasi media masa ni amat penting kepada semua individu. Okey, komunikasi ni yang paling senang untuk setiap individu lakukan lah, tanpa kita berhubung, tanpa kita berjumpa dengan seseorang individu yang lain, kita dapat menyampaikan satu maklumat kepada individu tersebut lah. Itu paling mudah lah dengan menggunakan media masa. Jadi kita banyak menggunakan media masa lah untuk mencapai sesuatu maklumat dan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Tak kisahlah kalau orang tu berada di luar negara ataupun di dalam negara, di mana sahaja orang tu berada pun, asalkan kita mendapat jalinan dalam media masa ni, kita boleh melakukan semua aktiviti yang kita perlu beritahu pada dia ataupun sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aizad bin Samsul. Nombor matrik saya 290407 dari kumpulan Ipoh. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah dan konsep komunikasi. Yang pertama, kita dapat lihat falsafah ini adalah perkataan yang berasal daripada perkataan Inggeris, iaitu filosofi. Maksud falsafah kat sini, berfikir secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran. Maksudnya, falsafah ni terhasil
daripada bila kita bersungguh-sungguh berfikir tentang satu perkara dengan tujuan mendapatkan kebenaran tentang perkara tersebut. Okey. Falsafah ini boleh didefinisikan juga sebagai satu disiplin ilmiah yang meneliti secara asasnya tentang komunikasi dari teori semua perkara yang berkaitan dengan komunikasi. Okay. Falsafah komunikasi mempunyai 4 tunggak pandangan, iaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dan logik. Setiap pada pandangan tersebut mempunyai cara atau kaedah yang berlainan. Konsep komunikasi pula adalah bersifat secara interaktif dan semula jadi. Komunikasi ini adalah sebagai satu proses yang mempunyai 2 peserta, iaitu penghantar mesej dan penerima mesej, yang melibatkan penghantaran mesej secara lisan ataupun tidak lisan. Proses komunikasi ini sentiasa terdapat dalam benda hidup dan ianya bersifat universal. Semua orang memerlukan komunikasi. Pada umumnya, komunikasi ini dapat mempengaruhi aktiviti syarikat. Pembangunan sosial adalah ciri utama teknik komunikasi yang berkesan. Konsep komunikasi ini meliputi ciri-ciri proses komunikasi. Contoh, komunikasi bukan proses sehala, komunikasi boleh bertujuan ataupun tidak bertujuan. Komunikasi ini adalah satu proses yang tidak boleh diulang dan merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Shima Afur bin Jamaluddin, nombor metrik 290416. Saya akan membentangkan mengenai halangan komunikasi yang berkesan. Halangan komunikasi yang berkesan menyebabkan mesej yang ingin disampaikan menjadi lambat dan terpesong. Ianya boleh menyebabkan berlakunya salah faham dalam sesebuah organisasi akibat kegagalan dalam proses komunikasi. Terdapat 5 halangan utama dalam menyampaikan komunikasi berkesan, iaitu: yang pertama, halangan sikap. Halangan sikap dari kedua-dua belah pihak, iaitu penghantar mesej dan penerima mesej, merupakan halangan utama dalam menyampaikan komunikasi berkesan. Faktor masalah pengurusan yang lemah, kurang perundingan antara pekerja, konflik personaliti, perasaan iri dalam organisasi membuatkan komunikasi berkesan gagal dilaksanakan. Yang kedua, halangan fizikal. Halangan fizikal biasanya disebabkan oleh faktor persekitaran, iaitu halangan semula jadi apabila kaki tangan berada di lokasi yang berbeza. Kegagalan pihak pengurusan dalam menyediakan teknologi baru untuk komunikasi menghalang pencapaian komunikasi secara berkesan. Gangguan pencahayaan, bunyi dan suhu persekitaran juga menjejaskan motivasi menerima mesej yang disampaikan oleh pihak penghantar mesej. Yang ketiga, halangan reka bentuk sistem. Struktur organisasi yang kurang jelas membuatkan kaki tangan menjadi keliru bahawa dengan siapa mereka patut berkomunikasi dalam melaksanakan tugasan. Yang keempat, halangan fisiologi. Halangan fisiologi dikenali sebagai gangguan dalaman yang merupakan gangguan atau halangan kesihatan diri penghantar dan menerima mesej. Antara contoh gangguan fisiologi adalah seperti demam, sakit kepala, sesama dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir adalah halangan kaedah penyampaian maklumat. Kaedah penyampaian maklumat yang kurang berkesan seperti tidak menggunakan pembesar suara ketika berkomunikasi di tempat luas dan lapang dengan jumlah kaki tangan yang ramai menyebabkan mesej tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Rangkuman keseluruhan halangan komunikasi. Peranan komunikasi sangat penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Kerjasama dari kedua-dua belah pihak, iaitu penghantar dan menerima mesej, sangat diperlukan bagi menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Selain itu, medium yang digunakan juga mestilah sesuai dengan lokasi dan jumlah audien dalam menyampaikan sesebuah maklumat supaya mesej dapat diterima dengan baik.